يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق
حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang barakah, Allah temukan kita, Allah izinkan kita. Cik, suara
Allah izinkan kita, Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat sebagai salah satu daripada taman-taman syurganya. Alhamdulillah, bagi memulakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. Muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Masya Allah, kita bersiaran pada malam ini melalui FB page Ustazah Asma Harun bersama dengan tetamu yang sangat istimewa. Mungkin ramai tidak mengenali beliau, tetapi beliau merupakan seseorang yang sangatlah kami hormati, sangat kami kagumi di kalangan ramainya aktivis yang bersama dengan NGO Sahabat Amal Care. Beliau adalah salah seorangnya, Masya Allah. Iaitu pada malam ini kita bersama dengan Puan Farha Muhammad Fazli. Puan Farha Muhammad Fazli. Masya Allah, nanti kita akan perkenalkan sedikit lagi lebih lanjut tentang beliau. Sahabat-sahabat muslim-muslimat yang berada di FB live sekarang yang turut sertai, mungkin anda boleh bagi tahu anda daripada mana, anda mendengar daripada mana, hadir daripada mana secara alam maya, dan boleh tuliskan bagaimana keadaan anda sekarang, kalian macam mana sahabat-sahabat semua, sihat ke tidak, ataupun mungkin ada apa-apa yang kami boleh bantu. Kadang-kadang tu diorang ni masa kita live ada tulis komen, mohon bantuan dan luahkan sikit, ada kebimbangan dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah saya seronok tengok kadang-kadang ada orang meluahkan kebimbangan, ramai sama-sama live ni bagi sokongan. Doakan isteri saya, doakan ibu ayah saya dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah kehadiran setakat ini lebih kurang dalam 400 setengah. 400 kita pun baru mula ni, orang pun baru nak masuk. Ada yang hadir sama ni iaitu daripada awal lagi kita tengok. Okey, Nas Zulkifli, Azman Wahab, Masya Allah. Ayuni Musa, Farida Ahmad, Hasan Hussein. Okey, Hasan Hussein, Saidah Lamid, Jen S. Aina, Aziza Ayub. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Haris Shah, Haris Salam. Ya. Yeah. Siti Aisyah Ali Hussein, Nur Hamisa, Afiq Lee. Saya nak sebut macam mana ya? Sebutan tu Waalaikumsalam. Betul ke Encik Afiq Lee ni daripada Brunei? Tak silap saya, orang Brunei ni. Norari, Kelly Ami, Sapura Ibrahim, Rosni Poji, Zan Abu Kasim, Ahmad Sirfan, Nursia. Siapa aktivis NGO Sahabat Amal Care? Mungkin boleh kenalkan diri, siapa yang aktivis kita yang turut hadir malam ni, boleh kenalkan dan bagi tahu anda wakil aktivis mana. Okey, kita tengok lagi Norma Abdul Hamid, Siti Zawiyah Asnah Kasim, Indri Puteri. Malam juga Mas, gimana? Okey. Hamidah, Nur Farisah, Nur Rehan, Nazama, Fadilah, Azina Billah, Ita Rozita, Seri Ayu. Okey, Tengku Fazil Tengku Yahya pun ada ni, Masya Allah. Saya nak kenal sangat ni Tengku Fazil Tengku Yahya ni, manalah orangnya ni. Ini antara follower tetap ni, ada juga bagi komen ni, Tengku Fazil Tengku Yahya ni, Masya Allah. Bila sebut nama dia berdebar-debar pula. Sama macam nama suami saya, muka pun sama. Okey, Aisyah Arifin, Maslina Yati, Asyah Nur, Awi Dania, Azrina Zaini Fadilah, Budak Tebingan. Okey, Aznarita Awang ni, kalau boleh nak sebut semua ni lah. Kalau sebut semua memang tak jadi kuliah lah kita kan. Hakimi, Ustaz Hakimi pun ada ni, aktivis kita ni. Okey, Nana Ahmad, Wakil Sisi Selangor, Fadilah, Yukashmi, Tiada Galang Ganti, Subhanallah. Ya, betul, Ustaz Hakimi, Jemput Negeri Sembilan, Nur Ain, Wakil Sisi Sabah. Lepas ni kita akan buat live pula dengan sisi lain.
Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada dari Kota Tinggi, ramailah ni. Nanti kita sebut balik nama ni, Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Alhamdulillah, mungkin boleh tolong sama-sama tekan butang share. Sebab dah lama Ustazah tak live malam. Jadi orang dah biasa dengan kuliah pagi, jadi ramai juga yang tak alert ada kuliah malam. Kedua, bila kita buat dengan guna StreamYard dia. Ustaz, guna StreamYard kan. Dia engagement dia berbeza dengan kita direct live FB lah. Kalau seorang tu live FB direct, dia engagement dia tu berbeza bila kita buat cross page, cross macam ni. Okey, Alhamdulillah, tajuk pada malam ini ialah sekejap. Sorry ya. Okey. Sebab saya dapat poster yang okey, subhanallah. Macam ni nak yang belakang. Okey, tajuk kita ialah hulurkan tangan, ukirkan senyuman. Boleh pula saya confusekan sebab sebelum tu tajuk lain. Hulurkan tangan, ukirkan senyuman. Kita hulurkan tangan sambil kita senyum. Orang yang menerima pun hulur tangan, terima pun senyum juga. Antara keduanya, mana yang lebih bahagia? Yang hulurkan tangan senyum, yang memberi senyum lebih bahagia, ataupun yang menerima senyum lebih bahagia? Nanti kita akan bincangkan. Hulurkan tangan, ukirkan senyuman. Kalau kita faham hakikat hulurkan tangan, ukirkan senyuman, kita bukan bayangkan yang hulur tu beri, lepas tu yang terima senyum. Sebab kalau kita faham hakikat, nikmat kedudukan memberi, kita akan sentiasa setiap hari nak memberi. Tidak akan lepas satu hari, melainkan kita sentiasa memberi supaya hari-hari kita nanti, bila saat kematian, kita mengharapkan kita memberi pada ketika kita bersedekah. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak perkenalkan tetamu jemputan istimewa malam ni, iaitu Puan Farha binti Muhammad Fadli. Umur 41 tahun, sebayalah dengan suami saya. Lahir 1980 ya Puan? Ya, saya. Subhanallah. Okey, pekerjaan sebagai penjawat awam sepenuh masa dan juga part time aktivis Sabah Amal Care Wakil Sabah. Antara yang aktif, paling aktif, kita ada ramai yang aktif sebenarnya, dalam 60 orang yang aktif, NGO Sahabat Amal Care yang aktif dalam 60 orang. Maksudnya ada lagi yang kita sebutkan mereka yang ada komitmen banyak, jadi dia boleh aktif ataupun tak mampu nak aktif sangat, kita faham, tapi sebenarnya jumlah aktivis kita lebih ramai daripada tu. Okey, tinggal di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi sekarang menetap di Kota Kinabalu, Sabah. Dah 4 tahun kerana bertukar tempat kerja. Pasangan Encik Syaiful Nizam bin Muhammad. Kita perhatikan Puan Farha dengan Encik Syaiful Nizam ni pasangan yang sangat kuat tolong-menolong dalam ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam membuat kebaikan dalam keadaan dalam meningkatkan takwa. Okey, pasangan guru dan Puan Farha adalah pensyarah kan Puan Farha? Ya, saya. Ya, Puan Farha adalah seorang pensyarah. Okey, pekerjaan pasangan pun seorang guru dan dikurniakan anak 5 orang. Subhanallah. Jadi mungkin sebagai permulaan mukadimah, kita nak dengar sikit daripada Puan Farha. Malam ni saya ni macam moderator lah. Mungkin Puan Farha boleh ceritakan dulu pengalaman Puan Farha boleh terlibat dengan NGO Sahabat Amal Care, dan Puan Farha antara orang terawal pun yang jadi aktivis kita, dan bagaimana dah setahun lebih kan kita bersama. Mungkin Puan Farha boleh kongsikan mungkin ada momen yang tak boleh dilupakan sepanjang melakukan kerja amal ni. Jadi kalau Puan Farha perlu 15 minit ke 20 minit, setengah jam pun memang masa adalah untuk Puan Farha. Boleh je cerita daripada sikit background diri ke, apa cabaran jadi aktivis, subhanallah. Silakan Puan Farha, subhanallah. Okey, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya malam ni saya mewakili kawan-kawan SSC Sabah saya lah. Mereka kirim salam banyak-banyak dekat Ustazah. Kami ada 13 orang. Tapi bermulanya SSC Sabah pada tahun lepas lah. Sekitar kita start
lockdown tu hujung bulan Mac. Jadi awal April 2020 tu ada iklan ku rasa. Ustazah ada iklan rasanya pasal aktivis ni, relawan lah masa tu. Lepas tu saya WhatsApp dengan Ustaz Isa, masa tu kenal dengan Ustaz Isa. Kebetulan grup WhatsApp anak tu ada bagi tahulah parents ni update lah. Dia kata anak dia dah 3 hari tak makan nasi, makan bubur. Allahu Akbar. Lepas tu masa tu saya memang makan bubur, ada lagi ke orang makan bubur? Tak boleh terima lah Ustazah. Lepas tu saya ceritalah dekat Ustaz. Cerita dekat Ustaz. Start daripada tu Ustaz kata okeylah kita cubalah bagi dana 500. Jadi daripada 500 tu tolonglah parents anak tadi kan. Dapatlah kita tolong dalam 10 orang macam tu lah. Start daripada situ tak berhenti Ustazah. Terus dapat kes daripada WhatsApp, kita siasat. Masa tu memang tiba-tiba saya ajak kawan yang rapat. Lepas tu ajak cikgu anak, macam I ni cikgu anak saya dekat Pasti. Lepas tu ajak baby, puan baby dan husband dia, kita orang satu tempat kerja. Lepas tu kenal pula Ustaz, kenalkan dengan Habibah daripada Sempurna yang diinterviewkan masa tu kan untuk jadi aktivis. Lepas tu ex-student saya, Nela. Lepas tu Nani, kawan sekerja je semua. Start daripada situ. Start daripada situ sebenarnya kita orang start mula membantu tu sebab dia kan PKP kan, lockdown. Hujung minggu yang free tu kita hantar makanan lah, tapi sebab background bukannya sukarelawan Ustazah, takut. Hantar tepi jalan lah. Dia orang keluar daripada kampung ambil pack makanan tu tepi jalan je masa tu. Memang tak ada cita-cita pun nak jadi sukarelawan, tapi start daripada kes yang makan bubur tadi itulah. Saya rasa macam nak bantulah selagi yang boleh sebab kami kan bekerja sepenuh masa kan. Jadi hujung minggu tu kita geraklah. Start daripada situ. Lepas tu jenis-jenis bantuan yang SAC bagi kepada penduduk Sabah walaupun bukan semualah. Antaranya di Kota Kinabalu, di Kudat, di Sempurna, Pulau Bumbung. Lepas tu ada yang berdekatan dalam Penampang, Putatan dan KK sendiri ni adalah dalam bentuk pack makanan, bantuan bulan puasa. Lepas tu ada lembu korban 4 ekor. Lepas tu ada lagi lauk ayam. Biasanya kita akan hantar first aid lah, bantuan kecemasan kita panggil. Dan saya tak sangka Ustazah sampai hujung tahun sebenarnya Sabah dah terima dekat 90k dana daripada penderma sahabat Amal Care. Dan tu saya sangat berterima kasih nak bagi tahu kat sini lah. Sebenarnya derma anak anda semua ni banyak membantu gerakan dakwah dengan misi Ustazah, misi kebajikan Ustazah lah. Kami ni cuma alat je, banyak lagi kelemahan kena belajar. Jadi saya harap ada rezeki lagi lah untuk sambung menjadi aktivis lah di masa-masa lapang kami lah insyaAllah. Tu je lah kot Ustazah. Ada lagi nak tanya? Nanti kita tanya. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, program malam ini sebenarnya dah lama dirancang. Kita nak bersama dengan aktivis NGO Sahabat Amal Care, satunya nak mendedahkan kepada masyarakat bagaimana aktivis ni bergerak. Dan sesiapa pun sebenarnya boleh jadi aktivis NGO Sahabat Amal Care. Kita tak ada pilih background apa kepada siapa yang willing, yang sanggup untuk korbankan masa tenaga. Sebab kami sendiri sangat salutlah dengan wakil-wakil NGO ni, mereka lakukan kerja-kerja kebajikan, dalam kerja kebajikan tu ada buat kerja dakwah yang sangat berhikmah. Mereka lakukan secara sukarela, korbankan masa tenaga RM1. Kita mungkin ada bagilah dari sudut allowance perjalanan, jika perjalanan tu jauh, allowance makan minum. Tapi kami tahu allowance yang kami berikan, yang kita sediakan tidak setimpal pun dengan kos sebenar dan tidak setimpal pun dengan masa, tenaga, komitmen yang diberikan. Bayangkan aktivis ni adalah mereka yang bekerja sepenuh masa dan menggunakan waktu rehat, waktu yang sedikit yang ada sisa-sisa daripada kesibukan tu, Masya Allah, untuk melakukan kerja amal, kerja dakwah. Jadi pada malam ni juga sebenarnya kami ingin membuka, kami sebenarnya sedang wawarkan dan membuka peluang kepada siapa yang ingin menjadi aktivis Sahabat Amal Care. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ni saya tak dapat, kita ada pin post nombor telefon untuk anda hubungi kepada siapa yang ingin menjadi aktivis NGO Sahabat Amal Care.
Dia terbuka di seluruh Malaysia. Terbuka di seluruh Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, semua negeri lah terbuka. Setakat ni kita ada semua negeri kecuali Perlis. Mungkin Perlis sebuah negeri yang kecil, mungkin kadar menyantuni asnaf fakir miskin mereka juga tinggi. Maksudnya mungkin pihak Baitul Mal kan, Kerajaan Negeri Perlis boleh cater asnaf fakir miskin di Perlis, antara ialah negeri paling kecil lah di Malaysia. Tapi semua negeri daripada Perlis memang ada aktivis kita. Jadi subhanallah, mungkin ramai juga yang nak tahu prosedur SOP kerja-kerja aktivis ni apa. Macam tu. Mungkin Puan Farah boleh cerita sikit. Masya Allah. Sebab kita NGO yang lahir kan Ustazah tahun lepas sewaktu lockdown. Jadi banyak permohonan kita tu daripada HQ, daripada SSC pusat. Lepas tu dapat ke negeri lah. Bila dapat ke negeri tu biasa kami ambil masa untuk siasat dulu lah, betul ke, kat mana lokasi dia dan sebagainya lah. Dan permohonan tu bukan sikit lah kalau Sabah. Memang ribu lah. Alhamdulillah kita dah banyak lah tolong. Lepas tu biasanya dah dapat data tu kita akan bagikan aktivis mana yang terdekat. Dia akan sampaikan lah, kita akan belikan barang. Lepas tu habis selesai proses dia beli barang, apa dia nak, susu apa, susu langkah mana. Saya tak tahu jenis susu Ustazah dulu. Memang ambil gambar dekat supermarket tu. Sebabnya anak tak menyusu ni kan. Ambil gambar ni, share dengan kawan-kawan. Ini harga dia berapa, ni berapa umur dia, langkah satu ni apa. Lepas tu pack makanan kat mana nak beli beras yang murah. Macam tu lah. Biasanya share dekat grup WhatsApp, lepas tu dah dapat. Lepas tu untuk credibility SSC kita memang kena ambil gambar lah. Macam Ustazah bagi tahu, ambil gambar, tutup aurat mereka, edit dulu gambar tu. Lepas tu buat satu ringkasan report, kita akan upload dekat page lah. Saya rasa itu sebenarnya tanggungjawab aktivis kepada penderma kita. Bukan kita SSC ni, bagi saya bukan dia nak menunjuk bahawa dia tu menjalankan kerja-kerja kebajikan, tapi itu tanggungjawab. Anggap dia tanggungjawab kepada para penderma yang percaya kepada gerakan Ustazah lah. Especially kan kami ni tolong je orang tengah. Lepas tu saya rasa dalam kerja-kerja macam ni kita tak boleh buat seorang Ustazah. Betul. Kita memang kena ada team. Memang kena ada team. Kalau tempat tu kita tak mampu bantu, tolak awal-awal. Kalau boleh kita ada networking dengan NGO yang lokal. Kalau dia boleh, kita salurkan dana. Itu tak menjadi masalah. Tak semua kerja kebajikan ni kita kena buat seorang. Kita kena selesaikan seorang. Kita kena sentiasa berjumpa dengan orang. Kalau macam Facebook dulu masa PKP 1 saya banyaklah like NGO dekat Sabah. Saya nak kenal siapa dia orang ni kan, macam mana dia bekerja kan. Sebab kita kekangan bahasa, orang Terengganu kan duduk sini, kekangan bahasa lah. Kena macam mana pun kena ada wakil kampung, ada NGO lain yang lebih berpengalaman, hormati mereka, tanya macam mana gerak kerja, kita open lah. Alhamdulillah sejak PKP 1 ni ramai saya kenal, rupanya sangat ramai sukarelawan dipanggil di lapangan yang turun masuk ke rumah ni kan Ustazah, sampai PKP 2 ni saya berani. Dulu tak berani, takut. Ya. Lepas tu selalu tengok macam mana Ustazah pergi ke rumah kan, pergi ke rumah, cara kita nak cakap macam mana, lama-lama beranilah masuk dalam kampung. Tapi tu pun dengan kawan-kawan lah. Lepas tu saya berterima kasih jugalah kepada suami dengan mak kan, sama-sama merestui, tolong doakan, jagakan anak. Saya kalau pergi memang pergi dengan husband lah, bawa kereta kan, barang kalau 20 family tu memang penuh lah beras kat belakang. Jadi kita buat kalau waktu penat tu macam Ustazah selalu pesan, kalau penat berhenti. Tenang dulu, tinggalkan handset kat tepi tu kan. Kadang-kadang WhatsApp ni banyak kes lah dengan tipu macam-macam je kan, dengan satu kampung hantar WhatsApp. Saya berhenti dah dulu sebab saya tengah Ustazah kata buat ni waktu tenang. Jadi macam itulah saya ingat. Macam itulah Ustazah. Subhanallah. Kita saling belajar lah sampai sekarang. Saling belajar. Kalau ada di kalangan aktivis pun yang macam ada tak lapang ataupun ada masalah, kita hormat je. Yang kita boleh buat, kita buat. Kita ajak kawan-kawan yang boleh keluar lah. Sebab kerja sukarelawan ni dia tak ada paksaan. Ya. Allah tolong kita, insya-Allah.
Subhanallah. Kalau kita tak dapat bantu Ustazah, kampung Ya. tu ada NGO masuk. Ya. InsyaAllah. Sebab kita ni kan saling berhubung kan. Kita boleh cross check dengan NGO lokal tu. Ya, Jadi ya. networking betul lah. Supaya dia organize sikit kan. Betul-betul Puan Farah. Sebenarnya kalau kita letakkan beban semua pada diri kita, kita sebenarnya telah menzalimi diri kita juga. Soalannya kita bayangkan kalau kita tak tolong orang ni, memang tak ada orang lain akan boleh tolong. Dulu Jadi saya fikir macam tu. kita jadi macam memaksa, menekan Menangis. diri, Menangis. menangis. Sebab bayangkan orang tu lapar, bayangkan orang tu kan takut kita bertanggungjawab kalau dia bunuh diri ke, kalau dia meninggal dunia ke. Sebab macam saya kan Puan Farah memang dapat banyak, saya nak sebut luahan ke ugutan macam tu lah, ugutan nak bunuh diri. Maksudnya nak kata ugutan bunuh saya tu baru betul kot. Ni bukan ugutan bunuh diri, dia macam nak tekan saya. Contohnya, kalau Ustazah tak balas mesej saya akan bunuh diri. Kalau Ustazah tak reply PM saya ni, saya akan bunuh diri. Kalau Ustazah tak nak bercakap dengan saya gini, Ustazah jangan menyesal kalau saya bunuh diri. Contoh macam tu lah. Kalau ada, kita faham orang yang terdesak, jadi dia akan gunakan perkataan yang menyebabkan kita ni terdesak. Peringkat awal dulu saya macam meletakkan beban tu pada diri saya santuni, pujuk apa semua. Tapi bila dah terlalu banyak, kita tak mampu, kita serah kepada Allah. Serah kepada Allah, kita pujuk sikit-sikit dan kadang tu dah tak mampu nak pujuk. Peningkatan pengakuan merancang untuk bunuh diri tu semakin tinggi, semakin meningkat. Kadang-kadang bila baca doa, ya Allah kuatkanlah imannya, ya Allah kuatkanlah hatinya, ya Allah berikanlah pertolongan kepadanya melalui insight-insight. Macam tadi kan Puan Farah sebut kami ni hanya orang tengah je. Macam Puan Farah sebut tadi, kita takkan mampu buat kerja kebajikan ni seorang, tak mampu. Kami kalau tak ada aktivis, subhanallah, kami tak ke mana pun. Kan kalau tak ada wakil-wakil seperti Puan Farah, kawan-kawan di Sabah, Sarawak dan seluruh Malaysia, Terengganu, Kelantan semua ada wakil kita. Kita tak boleh nak pergi jauh sebab apa? Yang memohon kepada kami seluruh Malaysia. Dan kita bagi juga bantuan ke Indonesia. Indonesia ni ada wakil lah, adalah perkenalan. Sampai ada juga wakil kita di Yaman. Itu semua tu ada cerita-cerita lah. Kan di Yaman ni kita ada bantu seorang wanita muslimah salihah, seorang ibu tunggal. Dia sangatlah banyak membantu orang susah sampai ceritanya macam ni. Saya tengok ada seorang sahabat saya. Okey, sahabat ni sama belajar di Kuza, lepas tu di Mesir, ada seorang kakak senior ni. Dia ada post untuk membantu sepupu dia. Dan memang kami tahu ayah dia Yaman. Muka dia pun macam orang Arab. Sepupu dia di Yaman dibebani dengan bebanan hutang lebih kurang dalam 15,000 Malaysia macam tu lah. 12,000 ke 15,000 Malaysia. Dan hutang yang ditanggung olehnya kerana dia membantu orang lain. Kita tahu Yaman sebuah negara ada kawasannya sangat miskin, yang terlampau miskin. Dan wanita solehah ini dia menggadai habis dah harta benda dia dan dia berhutang pula dengan orang sebab dia kata dia tak akan biarkan kanak-kanak anak Yaman yang susah ni mati kebuluran. Jadi subhanallah, dia dah habis dah belanjakan harta hasil daripada pencarian dia, usaha macam-macam, dia hutang pula dengan orang. Jadi saya kenal kawan ni, kakak senior ni adalah wanita yang solehah, wanita yang sangat baik, Masya Allah. Jadi saya percaya dengan kisah dia. Lepas daripada tu kita buat kutipan sekejap saja kita boleh settlekan hutang Ukhti Fatimah ni, nama dia Fatimah, orang Yaman ni. Dan alhamdulillah setiap bulan setakat inilah, walaupun baru berapa bulan, kita hantar bantuan setiap bulan. Kita cakap, saya minta sampaikan melalui orang tengah ni, bagi tahu Ukhti Fatimah teruskan buat kerja kebajikan, bagi makan kepada anak Yaman yang kurus kering tu. Kami akan support. Jangan lagi Ukhti Fatimah berhutang untuk memberi makan kepada orang. Subhanallah. Sebab kita tahu Ukhti Fatimah ni sanggup buat apa saja supaya boleh bagi makan kepada orang yang kebuluran. Malaysia kelaparan, tapi di Yaman kebuluran.
Dan kematian disebabkan kebuluran ni memang sangatlah tinggi. Tuan puan, saya tak boleh bayang mati kebulur macam mana. Sebab macam kita lapar, tak makan sampai tengah hari, tahan lagi sampai malam. Mungkin masa tu perut kita dah pedih, masuk angin, mungkin dah ke kepala. Cuba tahan lagi sampai esok pagi. Rasa boleh tak? Lepas tu tahan lagi sampai tengah hari, tahan lagi. Mungkin sampai tahap kita dah menggigil, shaking, mungkin dah mengelupo, berpeluh, mungkin dah kita panggil hypo. Tak tahu apa yang berlaku proses sehingga boleh mati disebabkan kebuluran. Maksudnya ia adalah satu bentuk kematian yang sadis, kematian yang berlaku perlahan-perlahan tapi ia sangat menyeksakan. Jadi tu kita sebut aktivis kita ni ada daripada seluruh bukan saja seluruh Malaysia, ada juga luar daripada ni, kita hantar mana-mana yang hubungi kita. Semua itu melalui siasatan. Kita tak beri simply. Sebab itu aktivis NGO Sahabat Amal Care mungkin rasa peringkat awal SOP NGO Sahabat Amal Care ni macam menyusahkan, macam kenapa? Memang saya ni pun ada yang kata kenapa nak meragui sangat, kau nak bagi-bagi je lah. Kenapa nak siasat bagai, nak bagi-bagi je lah, itu kan duit orang ramai. Tuan-puan dimati Allah sekalian, betul, fastabiqul khairat, berlumbalah buat kebaikan ataupun bersegeralah buat kebaikan. Tetapi dalam membuat kebaikan mesti ada amanah. Mesti ada sifat amanah dalam walaupun buat kebaikan, mesti tak cukup saja buat baik. Buat baik dengan cara yang baik. Subhanallah. Saya sebenarnya kita tak rancang nak buat NGO. Saya pernah dipeli selalulah sinis. Bila kata orang lain buat NGO, dia nak NGO juga. Sibuk nak buat juga NGO, nak glamour lah tu. Kenapa tak support je NGO sedia ada? Kenapa? NGO kan dah banyak. Kenapa Ustazah tak support je? Kenapa susah diri nak buat NGO? Kenapa gini-gini? Ya, peringkat awal dulu tuan-puan sekalian. Sebab saya tahu saya tak mampu. Masa tu saya bergerak 2-3 orang saja. Peringkat awal daripada 2 tahun lepas. Peringkat awal, kalau saya dapat kes, saya handle sendiri dengan suami, dengan PA. Pergi ke negeri-negeri, pergi sendiri jejak rumah walaupun jauh, bahaya. Dan pernah kami selesaikan kes asnaf melibatkan dadah, melibatkan penjara. Kami pergi jumpa ke penjara yang mana isteri anak-anak, isteri ni telefon menangis, suami kena tangkap sebab dia ambil besi buruk orang, kes macam-macam. Kita sampai selesai ke balai polis apa semua. Masa tu saya dah jadi penceramah. Kan, lepas tu kita ada banyak kes, kita pun salurkanlah kepada NGO. Ini rentetan daripada ni. Sebab kita kata kita memang tak mampu nak handle NGO, kita akan bagi kes tu, kita hubungi NGO ni, tolong ya, ada orang memang susah sangat. Kita pun bagi kepada pihak berwajib, kita bagi ni. Lama-lama, kes tu akan datang pada kita balik. Ustazah, saya tak dapat apa-apa pun. Ustazah, lambatlah dia orang kata kena tunggu dan 2-3 bulan proses dia. Ustazah gini-gini. Tuan-puan, bila kita dah pergi ke rumah orang ni, kita tengok anak dia ramai-ramai dengan susah, dengan kelaparan, dengan tak ada belanja sekolah dan ia memerlukan belanja yang besar. Kadang-kadang sebuah keluarga tu kan dengan anak tak sekolah nak daftarkan ni ribu-ribu. Kan kadang-kadang pergi rumah ni dengan atap bocor, dengan ni kita nak baiki pun banyak. Bila kita pergi kepada NGO, kita bukan salahkan NGO, bukan salahkan pihak berwajib. Kemampuan berbeza. Jadi saya tak suka tuning jari, ni pihak ni tak. Akhirnya saya pulangkan kembali jari tu kepada diri saya sendiri. Lepas tu kan 1 Mac. Inilah antara detik sejarahnya. Sebelum 1 Mac, kita dah giat bantu masa lockdown. Bayangkan ya Puan Faraha, masa mula-mula COVID, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ni, ini manusia macam, kalau keluar rumah tu, kita macam freeze kan, macam ketakutan, memang sunyi jalan, macam ada, kita panggil apa ni, bukan mumia, kita panggil apa cik? Zombie. Macam kalau keluar tu akan jumpa zombie lah, macam tu. Sunyi, sepi, lengang. Ini masa fasa COVID pertama, semua ketakutan. Bayangkan kami masa COVID pertama tu keluar setiap hari, pagi sampai petang sampai malam.
Walaupun dalam keadaan ketakutan yang amat, dengan sunyi, pergi hantar bantuan ke rumah. Sebab apa? Start daripada lockdown yang pertama, kami menerima aduan non-stop. Orang mengadu macam mana? Masa tu bukan NGO, tapi orang mengadu melalui FB saya. Merayu-rayu melalui PM. PM, FB, Ustazah minta tolong sangat, gini-gini Ustazah, saya dah diberikan, Ustazah saya ni. Lama-lama kan saya beritahu suami, bang, tak boleh dah ni, kita kena buat dah. Sebab apa? Bila kita transfer sana transfer sini, mereka akan hubungi kita balik. Jadi pada 1 Mac kita tubuhkan secara tak rasmi, 9 Julai didaftarkan secara rasmi sebagai 3 bulan selepas tu lah lebih kurang sebagai NGO yang berdaftar. Sebab makan masa juga NGO ni nak lulus apa semua. Lepas tu mula-mula kita santuni yang dekat. Lepas tu banyak negeri-negeri luar kita kata kita kena buat pengumuman untuk perbanyakkan aktivis. Jadi hakikatnya ia bukan kerja seorang. Walaupun ada aktivis yang tidak disebut, jarang, minta maaf sangat. Bukan semua aktivis saya kenal. Dan bukan semua aktivis kadang-kadang tu kita raihkan. Kan, maksudnya kita puji, kita apa, mungkin ada, saya minta maaf kalau ada aktivis kecil hati. Ustazah Asyik sebut berapa orang aktivis je, Ustazah Asyik share aktivis daripada negeri-negeri ni je. Sebenarnya itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya sebenarnya minta bantuan unit kebajikan unit SSC untuk membantu saya supaya berlaku adil. Macam itulah. Saya kira semua aktivis bagus, selama faham, semualah Terengganu Kelantan semuanya bagus. Cuma saya faham masing-masing ada komitmen. Masya Allah. Jadi itulah di antara sejarahnya. Kalau campur semua dengan staf kita di Negeri Sembilan, kita semua ada lebih kurang dalam 120 orang, Puan Farah. Maksudnya aktif. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, sebelum kita pergi kepada Puan Farah, Masya Allah, buat kerja NGO ni, kita kena bersedia mental, fizikal, yang paling utama rohani. Dipeli, difitnah, dikata itu adalah lumrah, kebiasaan. Tunjuk baik, buat baik, nak macam-macam lah tu. Menunggang agama, orang meragui. Saya kan sampai tahap, kalau kata kenapa Ustazah, syarat tu sebenarnya saya yang beri. Bila ada permohonan masuk, saya kata kena buat video call. Permohonan dia akan masuk melalui WhatsApp. Kalau orang tu kata tak boleh video call, saya ayat simpelnya menipu lah. Sebab macam mana kalau dia ada WhatsApp, kalau dia kata tak boleh buat video call. Sebab video call ni kita nak buat melalui WhatsApp je. Sebab apa buat video call? Kata Ustazah tak boleh call saja, tak payah buat video call. Macam mana kamu nak pastikan butir maklumat dia beri itu betul? Lepas buat video call, ini memang permintaan saya, syarat saya. Saya kata, lepas buat video call, minta dia tunjukkan bukti. Kalau dia kata ada anak 3-4 orang, tunjuk. Okey, ni anak saya, gini-gini. Kalau dia kata rumah sekian-sekian, tunjukkan sikit suasana. Kalau dia kata, okey, bantuan ni untuk ada orang tua, kena pakai pampers, okey, tunjuk sikit. Maksudnya dalam keadaan situasi bersedia lah nak tunjuk tu. Subhanallah. Dan kita dapati dengan cara ni, kita boleh menyelesaikan isu scammer. Sebab scammer bila kata nak buat video call memang dia tak nak. Ataupun bila kita telefon mengejut dia tak akan angkat. Maksudnya dia nampak video call daripada kita dia tak akan angkat. Jadi kita kata ini adalah kita terpaksa buat kaedah ni sebab kita amanah dengan sumbangan orang ramai supaya kita tidak tersilap beri kepada orang tak sepatutnya. Scammer terlalu ramai. Minta cerita tu macam real. Kelaparan, desak, gini. Lepas dah bagi, nak lagi. Jadi itulah antara yang mampu kami fikirkan bila kita nak beri di alam maya. Sebab bukan semua aktivis kita mampu pergi. Ada tempat jauh. Aktivis kita tak boleh nak sampai pun. Contoh kalau Pahang tu besar sangat. Aktivis kita tak boleh cover semua kawasan. Jadi ada pemohon yang kita buat video call saja. Kemudian kita transfer online. Kita sebenarnya macam ni lah. Kita jujur, dia jujur. Kalau betul dia susah, sebenarnya memang tak ada masalah. Subhanallah. Itu yang bila aktivis kita, ejen kita buat video call, ada yang menangis, cerita bulat depan. Sebenarnya bagus juga. Boleh healing juga. Kesusahan, kesedihan, stres. Kadang tu dia luah masa aktivis kita call tu. Jadi kita sebenarnya buat kerja kebajikan, kerja dakwah dan juga bantu menguatkan emosi. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sekali lagi kepada siapa yang ingin bersama dengan NGO Sahabat Amal Care, anda boleh tekan nombor telefon ataupun hubungi WhatsApp yang tertera tu, bagi tahu anda ingin menjadi aktivis kita. Jadi macam Puan Farah sebutlah, mula-mula bagi 500.
Lepas tu ramai, dia akan sebarkan, orang susah ni dia sebar-sebarkan. Boleh minta tolong dengan siapa. Dan kalaulah tak ada duit, macam Puan Fai kata, hujung tahun 90K, saya rasa kalau sampai dah bulan 6 ni, mungkin dah 150K. 100K lebih kot. Puan Fai dah sampai 100K. Ya, kalau campur 100K itu baru satu negeri. Sebab kan baru Sabah. Jadi, subhanallah, bayangkan kalaulah tak ada dana macam tu, Puan Farah pun dengan and the gang pun tak boleh nak pergi jauh. Terhad nak bantu orang kan, terhad. Jadi kami di HQ ni, saya sendiri sebagai duta, saya bukan duta. Sebelum ini banyak sangat NGO nak lantik saya duta dengan nilai allowance yang sangat tinggi. Nak jadi duta untuk NGO. Sebab saya jadi jurucakap lah minta. Tapi kita tolak. Rupanya Allah nak takdirkan buat NGO sendiri. Masa tu kita tak ada NGO pun. Kita belum ada NGO. Tapi banyak NGO nak lantik jadi duta dengan bayaran 4 angka. 5 angka ke. 4 angka macam itulah kan. Ribu-ribu, belas ribu. Subhanallah. Memang kami prinsip, suami pun tak izinkan, saya sendiri kata minta maaf, kita tolak secara baik, kita tak nak jadi apa-apa duta. Sebab kita nak fokus pada dakwah. Rupanya Allah nak takdirkan, akhirnya Allah paksa kita buat NGO sendiri. Jadi saya lah jurucakap dan saya tahu orang bagi infak sebahagiannya kerana percaya pada saya. Betul. Dan sebab itu, bila saya buat prosedur agak ketat, bila tim tanya kenapa Ustazah, saya nak menjawab esok depan Allah. Saya esok nak menjawab. Dan kita susah di dunia ni nak mudah dalam kubur, nak mudah dekat akhirat. Tapi kalau kita nak buat mudah, kita buatlah, kita bagi sembrono, bagi. Tapi agak-agaklah kita selesai tak di hadapan Allah besok. Subhanallah. Sebab itu, walaupun baru setahun Puan Farah, NGO Sahabat Amal Care kita ni, mungkin ramai yang tak tahu. Di bawah NGO Sahabat Amal Care adanya ladang ternak rumah. Yang kita dah bina lebih kurang 2 juta lebih kosnya. Subhanallah. Lembu, ada kambing, biri-biri. Ustazah kenapa buat ladang ternak rumah? Itu panjang cerita lah sebab kes viral daging kartel yang haram tu ditukar kepada jalan. Kita rasa kita bertanggungjawab untuk menyediakan bekalan daging untuk rumah. Tapi kami tak ada bajet, kita buka untuk wakaf. Jadi ramai orang infak wakaf, kita binalah kandang yang sangat berkualiti tinggi. Beli tanah, cash apa semua. Dan hasil daripada jualan tu kita masuk balik dalam tabung NGO Sahabat Amal Care. Dan mungkin ada ramai yang tak tahu, NGO Sahabat Amal Care juga dah membeli sebuah tanah 42 ekar dengan nilai 5.3 juta, 42 ekar untuk dibina banyak lagi menjana ekonomi NGO Sahabat Amal Care sehingga besok Puan Farah, insya-Allah mudah-mudahan NGO Sahabat Amal Care tak macam hari ini. Saya selalu duduk post, minta derma, minta orang menyumbang. Kan hari Jumaat je post, buat video pendek, kadang buat nota pendek. Saya sebenarnya malu Puan Farah. Malu nak minta derma, malu nak minta sumbangan. Malu. Peringkat awal dulu saya kata, bang malu, tak nak. Nanti orang kata apa, penunggang agama. Saya digelar penunggang agama tu biasa dah. Tapi bila melibatkan duit, saya rasa malu. Ya Allah bang, malu lah nak minta duit dengan orang. Tapi disebabkan tangisan asnaf fakir miskin, disebabkan saya tengok depan mata bagaimana anak-anak yang kelaparan. Sebab saya turun padang, saya bermula NGO ni sebab saya turun padang, saya turun flat rumah orang miskin, masuk ke pedalaman kampung orang asli, masuk semua ni. Dan sebab itu, asbab asnaf fakir miskin inilah kita tebalkan muka, buat iklan dekat Facebook, buat iklan sini, buat itu, buat ni. Sebab apa? Kita yakin bahawa kita benar-benar menjalankan tanggungjawab ni dengan sebaiknya. Masya Allah. Bukan yakinlah, kita berusaha, tuan-puan sekalian. Berat sangat kepercayaan orang, berat. Jadi, kalau untuk makluman sahabat-sahabat semua, kalau nilaikan dan tempoh setahun, NGO Sahabat Amal Care dapat nilaian juta tu sangat banyak. Tanpa kita buat FBA. Walaupun orang kata Ustazah buat FBA lah sekali-sekala, saya kata buat FBA guna duit mana? Duit sumbangan orang ramai lah. Memang ramai NGO dia guna duit sumbangan ramai buat FBA. Memang ada pihak-pihak yang biasa buat FBX. Untuk NGO-NGO lain
jumpa saya. Dia kata, Ustazah, suntiklah. Kalau Ustazah nak 1 juta, suntik 100,000. Kalau Ustazah nak 2 juta, suntik 200,000. Saya kata, 100,000? Ya, memang FBN memang macam tu Ustazah. Barulah meluas coverage dia, baru capai target berapa Ustazah nak. Duit 1,000 tu daripada mana? Tak apa, boleh ambil duit sumbangan orang ramai sekian-sekian. Saya kata, guna duit orang buat FBN sampai puluh ribu, 100,000. Saya memang tak boleh terima. Saya kata, saya tak akan guna duit orang ramai sebab ini duit asnaf. Saya kata, insya-Allah dengan kudrat yang ada, dengan pengaruh yang ada yang Allah pinjamkan sekejap. Pengaruh, kepercayaan, populariti ni adalah pinjaman yang Allah nak test saya. Saya akan gunakan populariti untuk apa? Saya akan gunakan pengaruh untuk apa? Saya gunakan nama baik ketika orang nak dengar ni untuk apa? Jadi saya bagi tahu suami, saya bagi tahu tim. Setiap hari kadang-kadang saya ingatkan tim. Tolong pergunakan saya. Tolong manfaatkan saya. Selagi mana saya masih hidup, selagi mana ada lagi orang yang nak menerima saya. Jadi untuk buat kerja kebajikan, buat kerja dakwah, kamu buat copywriting gini, kamu buat video, kamu nak suruh saya cakap apa, kamu cakap. Subhanallah, sementara orang masih lagi boleh terima saya ni, sementara saya boleh hidup, saya kata manfaatkan saya. Sebab apa yang Allah beri kepada saya ni, dari sudut, saya pun tak fikir daripada kecil ke, masa belajar dulu naik diorama ke apa, tapi Allah dah lorongkan, Allah aturkan. Jadi saya nak manfaatkan untuk ummah. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, walaupun kita tak buat kutipan melalui FBX, sebab saya kadang-kadang tim kata, Ustazah, kita suntik sikit je, 2,000, 3,000. Tu pun saya terasa. Saya kata boleh, tapi bukan guna duit ni, kadang-kadang kita guna jugalah. Subhanallah. Persen tu sangatlah rendah, kadang-kadang cuba. Lama-lama dia kata, Ustazah, macam tak berkesan sangat FBX. Sebab apa? Follower organik Ustazah lebih kuat. Jadi lepas pada tu, kami pun macam tak guna FBX, lebih kepada follower organik, lebih kepada saya kuliah, sampaikan, iklan. Dan Alhamdulillah kita ada penyumbang tetap yang sangat ramai Puan Farha. Penyumbang tetap setiap pagi, penyumbang tetap hari Jumaat. Dan kita nak ucap terima kasih kepada semua penyumbang. Anda sebenarnya sebahagian daripada kami. InsyaAllah kita akan masuk syurga bukan sekeluarga saja, se-NGO. Sebab itu saya nak khabarkan, walaupun anda bukan berdaftar sebagai aktivis, anda menyumbang walaupun RM1, RM5, RM10, anda sebenarnya aktivis. Aktivis ni ada yang pergi hantar bantuan. Ada aktivis yang dengar masalah. Ada aktivis siapa? Dia bahagian bagi support kewangan. Tanpa kewangan kita tak pernah pergi jauh. Tanpa Puan Farha dan aktivis kami pun tak lagi jauh. Tanpa kami maksudnya kita memang ibarat satu badan. Satu badan mana boleh pisah. Kalau kita tak suka pun tangan, tinggal tangan. Boleh? Tak. Satu badan, nahnu, ada istilah bahasa Arab ni, wahalana badana, nahnu ruhun. Kita satu roh, kita satu badan. Wahalana badana. Satu bahagian yang sakit, semua akan rasa sakit. Sebab itu kita kan kalau sakit gigi satu badan pun sakit. Kalau kaki kita tu ada, kita sakit kuku, satu badan pun sakit. Kalau sakit kepala, semua pun sakit. Luka tangan, semua terasa sakit. Itulah ibaratnya kita ni bergerak serentak. Mana yang duduk di bahagian ekonomi, mana duduk bahagian hantar bantuan, mana yang tukang menulis, mana yang tukang share. Ada tu dia kata, Ustazah, saya tak mampu untuk bagi sumbangan Ustazah, saya tak mampu. Tapi saya selalu doakan tim Ustazah, saya selalu share. Bila Ustazah share tentang nak kutip sumbangan, saya kata Puan pun adalah satu anggota dengan kami. Dan insya-Allah kita ibarat satu anggota badan ni, kita akan masuk syurga sama-sama. Allahu Akbar, itu cita-cita terbesar kita. Okey Puan Farha, kita nak dengar daripada Puan Farha pula. Mungkin Puan boleh share momen yang paling mungkin menyedihkan ke ataupun membahagiakan ke, dan juga cabaran Puan Farha bila jadi aktivis NGO Sahabat Amalkan. Subhanallah, silakan. Momen yang sedih tu banyaklah sedihnya. Tapi yang first case yang mula-mula kita dapat lah masa PKP 1 tu, ditunjuk tong beras lah Ustazah. Tong beras tu memang dia kata satu gelas ni untuk makan esok je. Kalau kami tak bantu memangnya esok tak makan lah. Itu yang saya tak boleh lupa lah, macam kekuatan kami untuk bergerak lah.
Lepas tu yang kegembiraan sepanjang saya dalam SSC ni, kita bertemu dengan ramai-ramai lagi rakan NGO yang lain. Masya Allah. Belajar daripada diorang, dapat kursus, dapat jalankan misi bersama-sama. Lepas tu networking lah, dan kita belajar. Sebabnya Ustazah kan, saya rasa semua yang kita buat ni Allah izin. Betul. Subhanallah, Allahu Akbar. Macam kalau kita SSC, kita banyak macam application kita orang online kan, WhatsApp dan sebagainya. Ada NGO yang memang sifat dia tu turun padang, pergi rumah ke rumah, semua tu kita kena raikan lah. Macam kita dengan dia, Allah buat kita bahagian ni, dia bahagian sana. Mungkin ada NGO ni bahagian pedalaman, kami dekat bandar. Jadi kita sebenarnya semua ni saling melengkapi. Betul. Kita ambil kebaikan daripada setiap NGO lah, kena meraihkan. Janganlah dia kata, alah NGO tu sempurna je tolong. Dah dia duduk dekat situ, biarlah kan dia tolong. Jadi macam kita raihkan. Kita share berita, kalau ada perlu apa dia orang nak petik derma, macam Ustazah nak petik derma, share berita. Lepas tu cabaran saya rasa, cabaran NGO ni macam mana? Cabaran untuk menjaga diri dah sebenarnya Ustazah. Nak menjaga diri ni supaya kita pun sama-sama bekerja tu sebab atas dasar kita nak keredaan Allah lah. Macam kawan saya bagi tahu tadi, macam mana sebenarnya Ustazah kalau kita nak buat kerja ni nak dapat redha Allah. Dalam lah soalan dia tu tadi, kawan saya tanyalah, Tabah tanya, nak dapat redha Allah tu macam mana dengan buat kerja macam ni. Lepas tu saya fikir-fikir apa lagi kebajikan aku nak buat kan. Nak mengaji, nak hafal memang tak pandai. Mengaji pun biasa-biasa je. Lepas tu masuk kelas pun 2 tahun dululah kena dengan Ustazah, catat-catat nota sikit, beli buku dan sebagainya kan. Tengok kuliah Ustaz Wadi macam-macam, semua catat-catat. Lepas tu ada kawan-kawan ajak kelas-kelas online dan sebagainya. Mungkin ni ikut salah satu cara Allah izin saya untuk bekerja demi ummah lah, macam Ustazah bagi tahu. Tapi banyak lagi yang nak kena belajar, masih banyak kekurangan kami. Lepas tu saya tiba-tiba dapat idea Ustazah, sebenarnya macam mana kita nak jadi sukarelawan. Sebenarnya Ustazah pernah pesan dulu, sukarelawan tu bermula dengan kita tolong adik-beradik kita dulu yang susah. Betul tak Ustazah? Betul. Adik-beradik kita. Kalau siapa-siapa ada rasa ingin kan, tanya dulu adik-beradik kita siapa yang susah. Macam saya perasan mak saya, dia selalu tolong adik-beradik dia yang susah. Dia selalu transfer duit. Kata kenapa lah mak buat macam ni kan. Dia kata tak apalah, kata dah adik-beradik kita, keluarga kita, tolong keluarga kita dulu. Jadi semua orang kena tanam dalam jiwa sifat sukarelawan itu, tanya khabar ahli keluarga dulu, adik-beradik, barulah kita boleh bersama-sama dalam komuniti. Lepas tu dengan jiran kita tukar makanan. Jiran-jiran kami sekarang ni, dulu kalau bulan puasa kan tukar-tukar makanan, jumpa ketuk-ketuk. Sekarang ni sangkut dekat pintu Ustazah, takut COVID. Nanti WhatsApp. Masih ada lagi lah budaya tu. Lepas tu minggu lepas saya masuk kursus asas keusahawanan tu, mentor kursus tu, Puan Irnah tu pesan, sukarelawan, aktiviti sukarelawan pada hari ini sebenarnya kita nak membentuk budaya. Macam Jepun, dia ada bagi tahu lah Jepun, negara Jepun, kalau beli buah, dia akan beli lebih dan sangkut dekat pagar jiran dia. Subhanallah. Boleh tak Malaysia jadi macam tu? Kalau kita jadi macam tu, tak ada orang yang lapar hari tu Zazah. Tak ada orang. Ya. Tak ada orang yang lapar hari tu. Jadi apa yang kita buat hari ni, langkah kita hari ni akan membentuk budaya dia akan datang. Mungkin kita tak rasa lah nanti budaya tu. Tapi dia bagi tahu, terus je Ustazah. Kita kena terus. Subhanallah. Saya rasa yang nak share lah. Sebab sebenarnya dalam diri kita tu, kita adalah sukarelawan tanpa kita sedar bila kita saling ambil tahu. Ambil tahu keluarga kita yang susah kan. Lepas kawan-kawan, macam lah sebenarnya tak susah pun jadi sukarelawan. Boleh sebenarnya. Betul. Ya, kadang-kadang orang ingat bila sebut aktivis macam besar. Dia langkah pertamanya, ada orang, okey Ustazah,
macam mana ni, nak buat macam mana ni jadi aktivis ni. Kita kata nanti kalau ada di negeri Puan, kita akan salurkan dan Puan cuba buat siasatan. Hubungi kalau dekat, Puan boleh pergi tengok, boleh pergi ziarah. Sebab tujuan kita pergi ziarah bukan sebab nak siasat curiga tu nombor 10 lah. Sebenarnya bila kita ziarah kan, bila pergi ziarah tu kita boleh tengok keadaan sebenar dia. Bahkan kalau kita kat sini memang akan ada jadual pergi ziarah asnaf. Bila pergi turun rupanya kita perlu membantu lebih lagi. Sebab macam dia datang ambil beras, ambil semua tu, lepas tu kadang dia minta duit sikit, dia bagi tahu sekian-sekian. Bila kita pergi ziarah, kita tengok keadaan rumah, ya Allah bocor ni, bilik semua tak boleh tidur. Tak boleh. Lepas tu tidur mana tidur ni? Pergi pula dekat dapur, pecah pula, lantai pecah, bahayanya boleh masuk binatang. Jadi kita bantu lebih lagi. Ada tu bila kita pergi ziarah, kita tengok ada orang tua yang terlantar atas tilam, atas lantai yang sepatutnya memerlukan katil orang sakit, kita beli katil. Bila kita ziarah, kita turun tengok ada orang tua tak boleh jalan apa, tak ada kursi roda, kita beli kursi roda. Jadi kita selalu nak pergi ziarah tu, kita bukan nak nakutkan, nanti kami nak pergi siasat ya, nak turun siasat, tak. Kata kita ziarah ya, ni. Maksudnya dia orang jadi macam bila nak ziarah tu dia orang macam happy lah. Sebab dia orang tahu kita nak turun bukan membawa ancaman. Kita pun layan dengan baik apa semua. Bahkan Alhamdulillah dah ada beberapa orang yang syahadah, mengucapkan kalimah syahadah. Sebab kalau aktivis kita di sini, kita tak kira agama. Kan, India, China pun memang datang ke gerobok asnaf fakir miskin kita ni memohon bantuan. Jadi Alhamdulillah kita santuni semua dan ada beberapa orang dah yang masuk Islam, kita tanya kenapa, kita pun tak ada paksa. Bukan kita kata kalau you nak lagi masuk Islam, tak. Tapi dia kata saat anak-anak dia tak balik, tak hiraukan dia, keluarga ni, tetapi tiba-tiba kamu orang Islam yang selama ni saya rasa gini-gini, kamulah orang yang jaga saya, bagi saya harapan untuk hidup dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan dan puan-puan, itu sangat besar. Maknanya kita berdakwah tanpa sedar, ataupun dengan hikmah kita berdakwah dengan apa ni, dengan perbuatan kita, amal soleh kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi SAW. Menjawab, harap menjawab lah. Memang kan puan-puan tanya, ada aktivis kata macam mana kita nak dapat redha Allah dengan kerja kita. Memang soalan tu mendalam. Macam mana kita nak dapat redha Allah dengan kerja masak-masak kat rumah ni Ustazah? Ya ke dengan masak-masak ni dapat redha Allah? Macam mana nak dapat redha Allah dengan yang kita buat kerja apa ni, ngemah-ngemah rumah? Sebab Ustazah saya kadang marah-marah, bebel. Saya dapat pun. redha Allah. Sama, saya pun sama. Ya Allah. Memang bila anak duduk dekat rumah, kita pun duduk kat rumah dengan anak 7 orang ni, saya rasa pagi sampai malam tu, memang tak berhenti lah. Sebab kan, mata kita mak-mak ni pula, asyik nampak ya kan. Ni sampah ni kenapa? Ni kenapa gelas ni? Ni siapa yang tak basuh gelas ni? Pergi sini mesti ada benda. Pergi sana ada lagi. Pergi sini. Maksudnya, kadang-kadang kita fikir, dapat tak redha Allah ni ya? Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, apa maksud redha Allah? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha kepada Allah dan Allah meredaimu. Maksud apa kita redha kepada Allah? Kan ada zikir yang Nabi ajar. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Dalam surat pun ada. Raditu billahi rabba. Kami redha bahawasanya Allah itu Tuhan kami. Radina billahi rabba. Raditu tu aku redha. Radina kami redha. Radina billahi rabba. Kami redha Allah itu Tuhan kami. Pentakbir kami. Wabil islami dina. Dan kami redha Islam agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabi dan juga Rasul. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ini adalah declaration kita. Kita buat pengumuman, kita bersaksi. Subhanallah, kita declare apa?
bahawasanya Allah itu kita redha Allah Tuhan kami, radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Bermaksud kita redha dengan apa jua ketetapan Allah, kehendak Allah, perintah Allah dan tindakan segala larangan Allah. Siapa yang amalkan zikir ni 3 kali pagi, 3 kali petang, Nabi sebut, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, Nabi kata dia berhak dapat redha Allah di mahsyar kelak. Jadi siapa yang nak dapat redha Allah, nak masuk syurga dengan rahmat, dengan redha Allah. Siapa yang nak masuk syurga, siapa yang nak redha Allah di mahsyar, dia amalkanlah zikir ni. Kalau kita faham pasal amalan zikir ni, zikir raditu billahi rabbani, radina billahi rabbani, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita buat seminggu, 2 minggu, konsisten, pagi 3 kali, petang 3 kali, dia akan impactful sangat pada diri kita. Impactful tu macam mana? Kita jadi macam lebih cepat redha dengan ujian Allah, lebih cepat menerima ketetapan Allah. Dan kita makin kurang merungut. Benda ni berlaku tanpa sedar, tahu tak? Tanpa sedar. Sebab zikir tu adalah satu doa. Doa yang menyatakan kita tak nak berlawan dengan Allah. Kita nak redha je apa ketetapan Allah, apa kehendak Allah. Sebab yang membuatkan kita hidup tak tenang, kita berlawan dengan ketetapan Allah. Memanglah kita tak lawan macam ni. Bukan kita sebut, ya Allah kenapa buat macam ni? Tak. Tetapi bila kita tunjukkan feedback, tindak balas kita, bila berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan perancangan keinginan kita, bagaimana kita sebut apa? Bukan feedback, kita respons. Ya, kita respon dan kadang refleksi. Reflect ni, kita reflect macam mana? Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan sekalian, zikir ni membantu kita bila kita respon dengan perkara yang tidak kena dengan perancangan, kita respon lebih tenang, lebih kuat. Sebab apa? Kita tahu ini adalah ujian Allah dan aku mesti redha. Macam tu. Tapi perantaraannya manusia ni lah yang menguji sabar kita ni. Jadi saya nak pergi kepada soalan bagaimana kita nak jadikan kerja ni dapat redha Allah. Dia macam ni tau. Bila hati kita tenang itu antara tanda-tanda firman Allah tadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk di kalangan hamba yang soleh. Fadkhuli jannati, maka masuk ke dalam syurga. Jadi perkataan disebut di situ adalah mutmainah, jiwa yang tenang. Sahabat-sahabat, bila kita buat kerja tolong orang susah apa semua, saya percaya orang yang buat kerja macam ni, dia ada satu ketenangan dalam jiwa dia. Betul. Puan Farah dapat rasa tak perasaan tu? Perasaan puas boleh tolong, walaupun hari tu tolong seorang je pun. Balik tu lena lah Ustazah. Lena kan? Ya. Maksudnya, walaupun seorang. Walaupun seorang hari tu kita tolong. Betul. Walaupun kita tolong, maksudnya dia kan, satu hari kita tolong seorang, satu hari kita tolong 50 orang. Tapi perasaan senang tu Allah bagi tenang dan puas tu sama. Dia bukan kepada lagi banyak lagi puas tak. Sebab apa? Nikmat tenang tu Allah bagi apabila kita membuat sesuatu yang Allah redha. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dan keadaan engkau diredai oleh Allah. Subhanallah. Jiwa yang tenang ni kita akan dapat bila kita buat amal soleh. Bila kita buat, kalau hari tu contoh kan, kita jadi isteri yang baik, kita tak ada marah suami, kita tak ada tengking dia, kita buat kan kita macam tidur pun dengan tenang, okey bang. Tapi kalau kita ada buat, kita tahu kita salah, kita ego, kita pun ni, tidur pun tak lena, jiwa tak tenang. Betul kan? Masya Allah. Kita dengan anak, walaupun kita bebel daripada pagi sampai petang, malam peluk-peluk, tidur tenang. Maksud kita tahu yang kita bebel tu benda patut. Tapi kalaulah kita bebel sampai sumpah seranah, sampai kita pukul sampai dia berbirat, kita tak boleh tipu diri kita. Kita kata ni sebab Umi sayang, ini sebab ini yang terbaik untuk kamu. Kita tak boleh tipu. Kalau kita marah anak sebab nafsu sampai berbirat, kita marah anak sampai kita sebut perkataan-perkataan yang keji hina, kita tak boleh tipu diri kita, kita dah buat yang terbaik, kita tidur lena, tak. Subhanallah. Tapi kalau hari tu kita bebel sana,
Kan kita bebel, kita marah, kita ada bertegas. Tapi bila hati ni tak boleh menipu. Itu pun disebut dalam hadis Nabi, hati tu dia berfatwa, dia akan berkata kepada kita, suara hati yang dalam tu bila kita buat salah, dia akan beri kesan kurang merasa tenang. Tapi insya-Allah walaupun kita marah anak tu mungkin ada salah tapi tak sampai berdosa. Ada beza. Bukan semua yang kita buat pada anak marah tu dia sampai tahap dosa. Ada tahap salah je lah. Buat salah. Mungkin ada kesilapan kita lah. Tapi bukanlah sampai berdosa besar pada anak. Mungkin terlebih marah sampai anak kecil hati. Jadilah kesalahan kecil macam tu lah kan. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian. Masya Allah. Kalaulah kita rasa kita ada ketenangan. Kita boleh tidur dengan baik. Kita solat pun boleh tenang. Itu di antara tanda-tanda ciri-ciri kita dapat redha Allah. Tanda, ni bukan confirm tuan-puan sekalian. Tapi basic yang lain ialah solat jaga 5 waktu, aurat jaga, pergaulan jaga, rezeki halal, makan yang halal. Jadi bila yang basic, yang halal dan haram itu jelas, maksiat kita tinggal, lepas tu kita buat amal baik. Amal baik ni sahabat-sahabat sekalian, memang syaitan akan bisik keraguan. Of course. Bisik apa? Bisik dengan penyakit hati riak, ujub, takabur, sum'ah. Sum'ah ni adalah penyakit telinga suka dipuji. Macam nak suruh orang tahu apa yang dia buat, nak dengar pada mulut orang lain apa yang kita buat. Subhanallah. Kemudian lemah semangat, putus asa, rasa down, rasa nak berhenti. Tuan-puan sekalian, semua ini adalah permainan syaitan. Jangan kita hukum diri kita. Contoh kita kata, bang saya nak berhentilah, tolong orang ni. Kenapa? Entahlah, saya rasa saya tak boleh jaga dalam hati saya. Saya dah perasaan saya lain lah. Dulu saya rasa saya tak macam ni. Saya rasa gini kita cakap. Subhanallah. Jadi kita kena tolak semua, itu bukan kita. Itu bukan kita. Itu adalah bisikan syaitan. Dia nak suruh kita berhenti. Subhanallah. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Syaitan memang tak boleh tengok mana-mana manusia memudahkan urusan manusia yang susah. Syaitan memang paling tak suka tengok ada manusia lain menolong manusia lain. Sebab apa? Dia akan dapat kemudahan ataupun kelepasan daripada kesusahan di akhirat. Syaitan, dia tak heran kita hidup senang dunia. Yang dia bimbang apa-apa yang kita buat untuk dapat kesenangan akhirat. Jadi setiap kali aktivis ke orang yang tak aktivis pun tolong orang susah dengan individu ke apa, setiap kali merancang, mula rancangnya nak pergi nolong, mula cakap je, bang, saya rasa nak gitulah, majikan tu nak pergi tengok lah, rasa macam dia orang tu orang susah lah. Macam mana awak tahu orang susah? Itulah baju anak dia tu nampak macam lusuh, macam muka kan. Kita boleh cam kan kalau budak tu macam tak cukup makan kan bang. Kan kadang tu kita cakap macam tu kan. Once kita sebut, syaitan dengar, syaitan macam-macam dah. Syaitan akan cuba gagalkan sebab syaitan tak nak kita dapat kemudahan di akhirat. Kelepasan di akhirat. Dia nak seramai mungkin manusia menjadi bahan bakar api neraka sama dengan dia. Itu janji dia dengan Allah. Kan syaitan bersumpah depan Allah, ya Allah, engkau akan dapati. Kami akan menyerang manusia daripada depan, daripada belakang, daripada atas, daripada bawah. Subhanallah, itu janji syaitan. Sebab itu kadang-kadang elok niat kita nak nolong, tiba-tiba tak jadi. Tak jadi kenapa? Malas, ya, malas. Lepas tu kadang-kadang dan malas tu ya, satu bisikan, besoklah kan. Sebab itu kebaikan ni tak boleh tangguh. Kalau macam suami saya mungkin dia dah biasa dengan perangai saya. Perangai saya macam mana? Kadang-kadang adalah perangai tak elok tu banyak. Saya jenis nak kata terburu-buru ataupun mendesak ataupun jenis tak penyabar macam ni. Kalau misal kata saya tengok nampak jalan nampak ada orang susah, saya kata bang, nampak macam susah tu bang, berhenti bang, tolong berhenti sekarang, berhenti. Macam encik suami pula dia jenis cool, dia kata tak apalah, bukan dia tak nak, tapi dah tengah bawa kereta kan, kadang tu desak bang, tolong pusing balik.
Kalau dah Allah bagi kita nampak tu, mesti mungkin orang tu betul-betul memerlukan. Ataupun apa-apalah yang depan mata, ataupun teringatlah kepada seseorang, bang kena pergi juga. Pergi, boleh tak pergi sekarang? Nak dekat market, tak apalah bang, pergi juga. Bang gini-gini. Sebab saya kata, bila kita niat nak buat satu kebaikan, syaitan memang usaha untuk gagalkan. Mungkin kalau kita tangguh besok, mungkin kita tak jadi bang. Ni ala-ala dah rasa ni, kita pergi. Alhamdulillah Encik suami seorang yang sangatlah support, memudahkan. Kadang pada waktu-waktu yang tak logik, kadang malam bang, macam teringat lah. Mungkin ada sebab lah teringat ni. Mungkin dia memerlukan sangat lah. Kami pernah masa tu maghrib Puan Farha, saya teringat sangat dekat Asnaf ni. Saya kata bang, tolong bang, kita pergi kejap. Tak tahu kenapa teringat ni. Bila kami pergi, rumah dia rupanya, Masya Allah, memang dah putus elektrik. Anak ada 8 orang, rumah flat, asal fakir miskin. Lepas tu ada banyak tak makan, maksudnya anak-anak ni, dia kata Ustazah menangis, suami ni menangis. Dia kata, saya sebenarnya tak mampu bayar bil elektrik, dah kena potong. Lepas tu tengok rumah ni dah nak kena sita, dah kena lelong rumah ni. Kami tak mampu nak bayar. Lepas tu saya sebenarnya bawa anak-anak pergi ke pondok jaga macam itulah, anak isteri ni nak tinggi numpang. Tapi kami dihalau dan Ustazah datang, subhanallah gini-gini. Puan bayangkan, kita selesaikan dalam tempoh tak satu hari, bil elektrik, bil sambung balik, lepas tu bayar rumah semua, dia boleh duduk balik. Saya kata, ya Allah, kenapa Encik tak telefon, kenapa Encik tak mesej? Malu Ustazah, malu. Betul. Sebab ramai juga orang susah, orang miskin, dia malu meminta. Kita kata, saya selalu sebut macam ni kepada mereka ni, saya suka sebut gini, jangan malu, tolong jangan malu. Sebab apa, kat dunia, Encik nampak saya tolong Encik, tapi di masyarakat kelak Encik pula tolong saya. Sebab Encik akan jadi saksi dengan apa yang saya buat. Sebenarnya kita tolong menolong. Saya tolong Encik di dunia, Encik tolong saya di akhirat. Saya lagi suka sebab saya dapat pertolongan di akhirat. Semua orang perlukan pertolongan di akhirat. Saya mudahkan urusan Encik, Allah mudahkan urusan saya di akhirat. Sebab itu saya memang suka. Kalau boleh tolong Encik, tolong anak-anak, tolong isteri ni. Lepas pada tu dia tak malu, bukan dia tak tahu malu. Kalau susah dia bagi tahu dah, alhamdulillah kita bantu sampai dia boleh survive sendiri. Kita beri sedikit suntikan untuk ekonomi. Sekarang jumpa dah happy dah. Anak-anak pun okey terurus. Walaupun tempoh kat 2 tahun setengah, kat 2 tahun juga sampai dia boleh pulih. Dia pulih ekonomi, semangat dia sebab dia accident, jadi jatuh AKU, sebelum tu jadi pegawai, jatuh miskin mengejut. Lepas tu sekarang jumpa isi dia pun dah okey, jual tepi jalan, ada jual-jual buah ke, buah air macam tu lah. Jadi sahabat-sahabat, subhanallah, kita ni dengan Asnaf fakir miskin sebenarnya tak ada beza. Yang bezanya Allah beri kita rizki, Allah tarik daripada mereka rizki. Lepas tu rizki ni berpusing je, berpindah-pindah. Kejap rezeki datang ke tangan kita pusing balik, Allah bagi balik, pusing. Subhanallah, kita tolong menolong sebenarnya. Nampak kat dunia kita tolong dia, tapi sebenarnya kita sedang menolong diri kita di akhirat. Konsep tu saya kalau fikir, bang kita tolong dia sebab tolong diri sendiri. Bang tak apa. Kita menolong orang sebab sebenarnya kita sedang tolong diri kita. Tolong di mana? Diri kita di akhirat esok. Sebab itu hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahan di dunia dan di akhirat. Dan hadis riwayat Muslim lagi 2699 hadis sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang dia ada hadis tu panjang tapi yang ujungnya Nabi bersabda, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba selagi mana dia menolong saudaranya. Jadi hidup kita ni yang paling utama adalah hidup mendapat pertolongan Allah. Pasal masalah mesti berlaku. Dan tak ada pun jaminan untuk kita esok tak ada masalah. Maksudnya kita ni manusia ni memang tak boleh lagi ada masalah dan ujian lah. Itu janji Allah. Tetapi beza orang yang ketika hadapi masalah dapat pertolongan Allah dengan tak dapat pertolongan Allah. Jadi kepada siapa yang ingin hidup dia sentiasa dapat pertolongan Allah adalah dengan cara sentiasa menolong orang lain. Subhanallah. Itu hadis Nabi yang sahih, riwayat Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang itu sentiasa dalam pertolongan Allah selagi mana dia menolong saudaranya yang lain. Jadi, kalaulah setiap hari kita tolong orang, setiap hari itu pun kita dapat pertolongan Allah.
Siapa yang nak kekal hidup dia dapat pertolongan Allah, jadi istiqamahlah menolong. Sebab itu kan Puan Farah, bila Puan Farah and the gang ni jadi aktivis, kadang walaupun penat letih tapi buat jugalah kerja dalam keadaan paksa. Paksa is okay dalam buat kebaikan. Jangan kita kata daripada tak ikhlas baik tak buat, itu tipu daya syaitan. Kalau kita sebut daripada tak ikhlas baik tak payah buat, kita buat kena betul-betul ikhlas. Itu tipu daya syaitan. Syaitan bagi orang baik, dia main perasaan dengan ikhlas tak ikhlas. Kalau kita tunggu ikhlas, percayalah kita tak akan buat kerja. Kita tak akan buat kerja kebajikan kalau tunggu ikhlas dulu. Tetapi buatlah kerja kebajikan sampai ikhlas. Faham kan? Jangan tunggu ikhlas baru buat amal soleh, kerja kebajikan, tetapi buatlah kerja kebajikan sampai ikhlas. Syaitan lama-lama fed up dengan kita. Dia bisik suruh riak, kita istighfar walaupun datang riak. Dia bisik kita takabur, lepas tu kita istighfar. Lama-lama dia fed up. Sebab itu tak boleh lari daripada penyakit hati tu, memang akan singgah. Yang tak boleh, penyakit hati kita biar duduk lama. Singgah lalu tu memang normal. Mari riak, mari takabur, mari rasa bagus, rasa ni. Tapi tolong jangan berhenti kerana rasa-rasa tu. Sebab bertepuk tanganlah syaitan. Bertepuk tanganlah syaitan. Subhanallah. Tapi kita terus juga susuli dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, timalah amalku tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Macam itulah. Istighfar, itulah caranya. Syaitan sangat takut dengan istighfar. Dia dah bisik-bisik kita supaya rosak amal soleh. Tiba-tiba kita istighfar. Astagfirullah. Sempurna balik pahala tu. Jadi, syaitan takut. Sebab apa? Syaitan tahu. Syaitan sendiri tahu Allah Maha Pengampun. Kita istighfar sikit, Allah dah ampunkan kita. Kan? Kita bertaubat, Allah ampunkan kelalaian kita dalam menjaga kualiti amal soleh kita. Jadi ingatlah, kita buat kerja kebajikan, kita buat kerja amal soleh, kita buat kerja rumah. Ibu-ibu ni penat. Kalau tengok muka saya pun penat kan. Sebenarnya kadang-kadang memang duduk kat rumah dengan ceramah, dengan kerja NGO, kerja-kerja daripada rumah, kejap pergi pejabat balik rumah anak 7 orang, urus pun. Macam, insyaAllah, kadang lembek tu kan, tak tahu rasa macam mana, penat. Subhanallah. Kadang tu kan tak tahu dah. Ya Allah, harap moga engkau terimalah. Tak tahulah apa yang aku buat ni ikhlas ke tak. Aku serah kepadamu lah ya Allah. Jadi, janganlah terlalu banyak bermain perasaan ikhlas ke tak, gini ke tak. Sebab banyaknya bisikan syaitan, kita buat je lah. Buat, serah kepada Allah, sangka baik dengan Allah, Allah terima amal soleh kita. Dan buatlah sampai ikhlas, bukan tunggu ikhlas dulu baru buat. Masya Allah. Jadi Puan Farah, saya nak sebagai penutupnya daripada Puan, mungkin apa-apa sajalah kata-kata daripada Puan. Untuk kami juga kot, untuk kata-kata semangat kami HQ. Dan mungkin Puan Farah boleh ajak seramai mungkin untuk jadi aktivis NGO Sabah Makin. Silakan Puan. Debor saya nak tutup ni Ustazah. Saya pada akhirnya nak berpesan tu bukanlah sebenarnya pesan kepada diri sendiri supaya sentiasa bertenanglah dalam kerja-kerja dakwah dan kebajikan ni. Macam Ustazah pesan selalu pesan pada asnaf, solat, jaga aurat dan sebagainya kan. Dulu saya malu Ustazah. Masa PKP 1 tu hantar makanan, ambil gambar dah takut. Sekarang ni dah mula dah slow-slow. Macam Kak Farah selalu pesan, tanya dia orang dah solat ke, tutup aurat, kalau keluar daripada kampung tu pakailah, carilah tudung dulu. Macam slow-slow lah. Kami di Sabah dan negeri-negeri lain lah, cubalah untuk bergerak kebajikan dengan dakwah tu biarlah seiring, walaupun saya sendiri pun kena baiki diri lagi. Jadi pesanan saya, macam Ustazah katalah, mengajak lebih ramai lagi tu aktivis. Kalau tak dapat dengan SSC pun mana-mana NGO ataupun dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, kita hantar je satu pack. Kalau jiran sebelah tu dah habis beras, hantar je pack beras, usahakan dan sebagainya. Boleh sebenarnya. Kalau nak bersama NGO SSC, insyaAllah ada rezeki, Allah izinlah, kita akan jumpalah. Sebab saya ni tak selamanya dekat sini. Saya pun merantau di Sabah, banyak yang saya belajar daripada Sabah ni. Saya rasa negeri Sabah ni ada tempat lagi yang kita tak pergi, pedalaman dan sebagainya. Dan saya kagumlah di Sabah ni, salah satu yang saya kagumnya, dia banyak NGO pendalaman, pantai barat, semua tu semua bergerak. Jadi kita kena ambil lah.
Ambil juga tempat yang kita tak boleh masuk tu, minta maaf banyak-banyak, kami mewakili beberapa tempat dan daerah sahaja. Dan saya juga mewakili kawan-kawan ni supaya minta doa lah daripada Ustazah dan semua kan, supaya kami dan aktivis negeri-negeri lain terus bertenang dalam kerja ni, terus berjuanglah bersama dengan Ustazah sampai ke akhirnya lah, supaya agar rezeki kami ni sentiasa bersamalah dalam SSC dan NGO yang lain lah. Saya pun tak pandai Ustazah, nak tutup saya kena bagi Ustazah balik. Subhanallah. Terima kasih kepada Puan Farah, terima kasih kepada semua aktivis NGO Sahabat Amal Care, terima kasih kepada semua penyumbang, terima kasih kepada yang mendoakan, terima kasih yang support dengan apa jua cara. Kita semua adalah seperti satu badan dan satu badan ke syurga, ataupun satu kapal seperti mana kapal Nabi Nuh yang menuju kepada redha Allah. Subhanallah. Jadi sebagai penutup sekali lagi, kita ingin mengajak siapa yang ingin menjadi aktivis NGO Sahabat Amal Care, kita akan berikan dana melalui anda untuk disalurkan kepada asnaf fakir miskin. Itulah kaedahnya. Kalau anda jadi aktivis, kita akan buat interview sikit. Kemudian jangan bimbang, segala bantuan dana bukan anda yang cari, kami yang cari. Kita akan bagi duit, anda yang pergi salurkan, sama ada anda tukarkan duit kepada barang, keperluan ataupun ada juga yang memerlukan cash. Cash sangat penting lah. Subhanallah. Maksudnya ada orang bukan diperlukan barang-barang tu, diperlukan cash. Dan antara kaedah anda menyokong NGO Sahabat Amal Care kita ialah bersama mengadakan ibadah korban bersama NGO Sahabat Amal Care. Sebab ibadah korban ini kita akan agihkan kepada asnaf fakir miskin yang telah pun sedia ada dengan kita. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, asnaf fakir miskin ni memang sebagaimana kita tengok Puan Farha, dia dah ada dah. Nama senarai asnaf fakir miskin ni memang dah sedia ada. Sebab diorang biasanya menyantuni orang-orang yang sama dan ada yang barulah. Jadi kita tak bimbang. Ustazah banyak-banyak lembu sembelih dalam Malaysia ni kan nanti daging tak tahu nak agih mana. Sebenarnya walaupun setakat ni kita lembu dalam satu ekor dan orang nak berkorban, buat korban, tapi sebenarnya dengan jumlah NGO kita, jumlah asnaf kita yang ramai ni sebenarnya belum cukup lagi tuan-puan sekalian. Belum cukup. Tapi kita nak sasarkan paling kurang 10,000 asnaf seluruh Malaysia, kalau boleh nak sampai 20,000. Jadi kalau kita gabung-gabung, kalau di Sabah sendiri pun, bawah Puan Farah dengan And The Gang pun, ribuan lah. Kalau nak bagi-bagi tu terlalu ramai dah asnaf. Itu baru Sabah, Sabah besar, Sarawak dan sebagainya. Jadi untuk Sabah Sarawak kita akan bagi duit lah. Nilai lembu di sana harga untuk 10 ekor contoh. Kalau ramai yang menyumbang, kita boleh bagi sampai 15 ekor sampai 20 ekor. Kita tak bimbang sebab tempoh untuk agihan untuk sembelih 4 hari. Agihan tu kita boleh buat lah dan tempoh-tempoh yang lain. Kalau boleh simpan dalam freezer dulu pun tak ada masalah. Agih lepas seminggu ke 2 minggu contoh pun, kalau ada freezer lah, boleh tumpang mana-mana pihak yang ada freezer. Itu semua boleh plan lah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, di Semenanjung Malaysia pula kita akan daripada ladang ternak rumah kita sendiri, lembu-lembu yang kita pelihara sendiri, yang kita ternak sendiri, kambing biri-biri, lembu, kambing biri-biri, 3 itulah. Jadi yang afdalnya kalau korban ni, kalau siapa yang mampu, bagi yang mampu seekor, itu paling afdal, seekor binatang yang besar. Kalau Malaysia lembu lah, kalau negara Arab mungkin unta lah. Tak mampu, ambil seekor binatang yang kecil, iaitu kambing atau biri-biri. Itu tingkatan afdal. Ini bagi yang mampu, ya cerita bagi yang mampu. Yang tak mampu, yang sederhana mampu, ambillah sebahagian daripada binatang yang besar, iaitu lembu, ambil 1 bahagian pada 7 bahagian. Itu pun disarankan ambil lembu yang paling besar, kalau mampu. Sebab lembu ni kalau yang besar-besar ni, dia ada sampai tingkat 2,000 1 bahagian. 2,500 pun ada. Bergantung pada berat lembu tu. Jadi sahabat-sahabat, kalau tak mampu juga, ambillah bahagian yang normal, 600, 50, 700. Tak mampu juga Ustazah nak korban dalam negara, korbanlah luar negara, kita letak harga yang antara paling rendah. Setakat ni kita tengok RM360. RM360 saja kami akan sempurnakan ibadah korban dan akikah anda di luar negara dan di dalam negara. Harga dalam negara kalau kita tengok 750.
Itu yang kita tak ambil lembu small. Kita ternak semuanya lembu medium. Lembu medium ni memang besar. Tapi ada lagi yang large, ada super large, ada lembu Brahman sampai lebih pada 1 tan, 1000 kilo, lebih 1000 kilo. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bersama dengan kami dalam apa jua bentuk bantuan, antaranya buat ibadah korban bersama dengan kami, sebab asnaf fakir miskin dah pun ada siap-siap. Bukan kita baru nak cari, baru nak jejak, baru menggagal, tak. Sebab senarai asnaf fakir miskin dengan kita memang berpuluh ribu, tuan-tuan puan sekalian, berpuluh-puluh ribu. Jadi kalau data tetap tu kita tak mampu nak sebutlah, tapi lebihlah 20,000, 30,000. Sebab tanpa setahun ni terlalu ramai dah yang kita bantu. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, tidak, kita ni semua la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya melainkan kekuatan dengan izin Allah. Apa yang kita cakap malam ni dengan izin Allah. Apa yang kita usahakan hari dengan izin Allah. Jadi dengan izin Allah juga tuan-puan menyokong dan menyumbang kepada kami. Jadi ada sebablah Allah izinkan kita ni. Kan jumpa, izinkan sumbang, izinkan ni. Mudah-mudahan dengan keizinan Allah menyatukan kita di jalan ini, Allah mengizinkan kita untuk masuk syurga bersama-sama. Itulah harapan besar. Subhanallah, Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah redha. Allah berkati dan Allah menegur, Allah membetulkan kalau kita salah. Kalau kita lupa, Allah ingatkan kita insyaAllah. Jadi terima kasih Puan Farah, dah sejam setengah, mohon maaf ya, salah silap. Terima kasih pada semua aktivis, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Sekian, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah. Alhamdulillah. Sekian. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Terima kasih semua. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kami NGO Sahabat Amal Care akan memudahkan anda untuk menunaikan ibadah korban. Dan insya-Allah daging ibadah korban ini akan diagihkan kepada asnaf fakir miskin sama ada di dalam negara Malaysia dan juga di luar negara. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, anda boleh memilih sama ada untuk melakukan ibadah korban daripada bahagian lembu ataupun kambing ataupun biri-biri. Subhanallah. Jadi ketiga kategori binatang ini kita ada sediakan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya sendiri secara peribadi, Masya Allah, ingin menyasarkan jumlah yang sangat tinggi sembelihan ibadah korban di dalam negara. Kerana apabila ramainya kesan daripada pandemik COVID-19 ini, ramainya yang menjadi asnaf fakir miskin, semakin susah dan semakin jarang untuk menikmati daging terutamanya. Ia adalah satu bahan mentah yang mahal, yang tinggi harganya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita lihat ramainya asnaf fakir miskin di Malaysia, maka kami menyasarkan jumlah ibadah korban yang lebih tinggi di dalam negara. Namun saya ingin menyeru sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jika kalian di kalangan orang yang mampu, maka ambillah yang mana lebih afdal, iaitu memberi kepada yang terdekat. Jika kalian mampu lagi, lebih mampu lagi, subhanallah, ambillah kedua-duanya. Ambil juga korban yang dibuat di dalam negara, ambil juga korban di luar negara. Jadi dua-dua kelebihan, membantu fakir miskin di luar negara pun kita dapat, dalam negara pun dapat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi, fala yaqrabanna musallana." Yang bermaksud, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Soalannya Rasulullah menegur ataupun Rasulullah sedikit marah kepada mereka yang ada kelapangan rezeki namun tidak mahu menunaikan ibadah korban tanpa ada apa halangan. Masya Allah, Nabi menyebutkan jangan dekati tempat solat kami. Soalnya Nabi enggan jumpa, Nabi enggan pandang. Subhanallah. Jadi ini adalah satu peringatan yang agak keras bagi kita yang ada kemampuan tetapi tidak memilih untuk melakukan ibadah korban. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, pengurusan, agihan, sembelihan dan semuanya akan diuruskan oleh pihak kami. Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sebagaimana yang dimaklumkan, kami di bawah NGO Sahabat Amal Care mengusahakan satu ladang ummah, yang mana ladang ini menyediakan kepada sesiapa yang ingin membeli lembu
ataupun kambing ataupun biri-biri dengan kami, lalu menjalankan ibadah korban sendiri. Kami membuka peluang kepada mana-mana pihak, sama ada pihak masjid, pihak surau ataupun individu yang ingin membeli lembu, kambing ataupun biri-biri dengan kami dan anda ingin melakukan ibadah korban di tempat anda sendiri, maka insya-Allah kami akan menguruskan semuanya sampailah ke penghantaran ke tempat anda. Dan lembu-lembu yang kami sediakan, mereka diternak dengan sangat baik, diberikan makanan hijauan, maksudnya yang semula jadi 80%. Ladang ternak ummah yang dibangunkan hasil daripada infak dan juga wakaf ummah, akhirnya alhamdulillah kos yang melibatkan 4 juta dan telah dimasukkan lembu lebih kurang hampir 1,000. Dan kita pelihara, kita jaga dengan baik. Maka kita nak buka peluang pada tuan-puan sekalian untuk membeli lembu kami dan hasil jualan ini kembali semula kepada pengurusan ladang ummah untuk membeli baka-baka lembu yang baru dan rolling seterusnya sampai dapat untung, dan keuntungan ini akan dimasukkan sepenuhnya dalam tabung kebajikan dan juga dakwah di bawah NGO Sahabat Amalkhair. Begitulah ikhtiar kita supaya tidak bergantung kepada infak dan sumbangan orang selama-lamanya. Kita mula jana pendapatan yang begini. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ladang ummah ini akan dikembangkan lagi dengan pembinaan rumah sembelih. Dan rumah sembelih ini menelan belanja yang tinggi, paling kurang 1 juta, sebab ia adalah rumah sembelih yang bertaraf, yang berteknologi tinggi. Maka daripada mana kami dapatkan keuangan ini? Kami juga tidak ada duit secara peribadi dan sebagainya, iaitu rolling daripada hasil jualan lembu yang kami ternak berapa lama ni. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, ataupun mungkin ada yang nak, Ustazah saya nak lembu daripada ladang ternak ummah, tapi boleh tak lembu ni dah siap sembelih dan dah siap lapar? Jawapannya boleh, kami akan uruskan. Cuma mungkin di situ ada sedikit upah, kos pengurusan, sebab kita upah orang untuk melapar, untuk urusan-urusan sampailah packing, sampailah penghantaran kepada anda. Ataupun lembu korban, binatang korban yang kita akan uruskan daripada A sampai Z, tuan-puan hanya dapat daging dan tinggal lagi tuan-puan nak agihkan kepada orang kampung ataupun untuk simpanan sebahagian untuk peribadi dan sebagainya. Untuk memudahkan urusan anda, kepada siapa yang berhajat untuk menunaikan ibadah korban dalam Malaysia, anda boleh menghubungi di talian sama ada WhatsApp ataupun telefon pada nombor 011-2090-3735. Saya ulangi, sila hubungi 011-2090-3735. Manakala siapa yang berhajat untuk menunaikan ibadah korban di luar negara. Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajah as-sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajah as-sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat